Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Menurut Abu Usman Al-Hiri, yang dimaksudkan yakin adalah sedikitnya cita-cita di masa yang akan datang. Menurut Sahal bin Abdullah, yakin merupakan tambahan iman dan realitas kebenaran. Dia juga berpendapat yakin merupakan cabang dari iman. Di bawah atau bukan pembenaran. Di bawah darjat as-sidqu ataupun siddiq. Sedangkan menurut sebagian ulama, yakin adalah ilmu yang tersimpan dalam hati. Ungkapan ini memberikan petunjuk pada hal yang tidak perlu diusahakan. Sahal bin Abdullah mengatakan, permulaan yakin adalah terbukanya tabir rahsia. Oleh kerana itu, sebagian ulama salah mengatakan, bila tabir penutup telah dibuka, maka keyakinan akan bila tabir penutup telah dibuka, maka keyakinannya akan bertambah. Pertolongan akan didapatkan dan musyahadah dapat dioptimalkan. Menurut Abu Abdullah bin Khafif, yang dimaksudkan yakin adalah nampaknya berbagai rahsia melalui penerapan hukum-hukum yang gaib. Menurut Abu Bakar bin Tahir, ilmu selalu bertentangan dengan keraguan, sedangkan yakin tidak menimbulkan keraguan. Dia memberikan isyarat tentang hal itu pada ilmu kasbi dan hal yang berlaku untuk sesuatu yang badihi, yang semula jadi. Oleh kerana itu, ilmu-ilmu yang dimiliki orang dalam permulaan merupakan urusan kasbi dan dalam akhir merupakan urusan badihi. Saya pernah mendengar Muhammad bin Husain mengatakan, sebagai ulama menyebutkan permulaan tempat kedudukan adalah makrifat, kemudian yakin, pembenaran, ikhlas, persaksian, kemudian taat. Iman adalah nama yang mencakupi keseluruhan itu. Ini dapat dijadikan indikasi bahawa permulaan wajib adalah makrifat kepada Allah. Makrifat tidak akan terhasil kecuali mendahulukan syarat-syaratnya. Ini dapat disebut pandangan yang benar. Bila dalil-dalil dapat diaplikasikan dan keterangan dapat terhasil, maka pandangan yang benar akan menjadi optimal sejalan dengan aplikasi cahaya dan realisasi analisa seperti orang yang tidak memerlukan analisa dalil-dalilnya. Ini yang disebut keadaan yakin. Membenarkan Allah Ta'ala terhadap apa-apa yang telah diberitahu adalah mendengarkannya untuk memenuhi ajakan terhadap apa yang telah diinformasikan, yang diberitahu melalui perbuatan di masa yang akan datang. Kerana pembenaran akan terwujud dalam bentuk-bentuk yang bersifat informatif, yang bersifat ilmu. Ikhlas terkait dengan hal yang diikuti pelaksanaan perintah. Memenuhi ajakan dapat dipenuhi dengan persaksian yang baik. Pelaksanaan taat dapat dimaksimumkan, dioptimalkan dengan tauhid terhadap apa-apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Pengertian ini dijadikan indikasi, petanda oleh Imam Al-Waqafuraq. Bagaimana ungkapannya, ingatan, penyebutan lisan merupakan kelebihan, keutamaan yang memenuhi hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita bercakap tajuk yang ke-19, iaitu yakin kepada Allah.
Apa maksud yakin? Sebagai ulama menyatakan, yakin itu sebagaimana kata Abu Uthman Al-Hiri, sedikit cita-cita di masa yang akan datang. Maksud sedikit cita-cita yang disebut juga sebagai kisarul amali, yakni pendek angan-angan. Ingat mati. Orang-orang yang yakin kepada Allah, dia pasti akan ingat mati. Maksud pendek angan-angannya ialah dia tidak melihat dunia tempat kekal, tempat abadi. Dia tidak melihat dunia sebagai tempat destinasi yang terakhirnya, tidak. Maka ini orang yang yakin. Kerana orang-orang yang mencintai dunia dan terpengaruh dengan dunia, dia akan mengalami penyakit syak. Siapa pun yang cintakan dunia, dia akan ada penyakit syak. Akhirnya dia tidak yakin tentang rezekinya, tidak yakin tentang apa yang akan berlaku pada waktu-waktu yang mendatang, melainkan dengan penuh kebimbangan, ketakutan, tidak menerima takdir Allah SWT. Ini orang yang cintakan dunia. Tapi orang yang yakin, dia bersifat kisrul amal, pendek angan-angan, kerana dia melihat kematian. Dan tidak ada musibah yang lebih besar dalam urusan dunia selain pada kematian. Bila seorang melihat kematian, maka semua musibah lain menjadi kecil di hadapan kematian. Kalau seorang memikirkan tentang kematian, maka dia menjadi bijaksana tentang hal-hal dunia, bukan dia akan jadi berani. Dia bijak urusan dunia, dia jadi berani, dan dia berani mengambil risiko dunia kerana mengetahui sifat sementara dunia. Ini dalam definisi pertama tentang makna yakin. Kata Sahal, yakin ini ialah iman yang sentiasa bertambah. Tetapi dia bawah sikit daripada disebut sebagai as-sidqu. Secara aturan maqam dia panggil. Maqam artinya bagaimana kedudukan seorang hamba Allah. Dia bermula pertama kepada makrifat. Makrifat ini kenal Allah. Yang kedua kepada yakin. Yakin suatu yang tetap kekal di hati. Yang ketiga disebut tasdik. Tasdik yang membenarkan apa sahaja yang datang dari Allah. Dia lebih tinggi pada yakin. Dia panggil at-tasdik. Atau disebut pembenaran. Dan hal tasdik ini, mereka akan membenarkan apa pun yang akan berlaku bila dikaitkan dengan kekuasaan Allah SWT. Dan lepas tasdik dipanggil ikhlas. Orang yang ikhlas ini, orang yang disebut sebagai tidak ada lagi melihat kekuatan dirinya, kemampuan dirinya, melainkan melihat semuanya dari Allah. Itu ikhlas. Kemudian kita pergi kepada makam syahadah, yakni menyaksikan segala kebesaran Allah. Dia tidak menyaksikan lain melainkan Allah. Umpama seorang yang minat bola sepak, waktu dia tengok bola, dia cuma tengok bola tu. Dia tak tengok lagi ke kiri dan ke kanan. Makam yang atas pada ikhlas ialah dipanggil makam syahadah. Dia cuma melihat Allah dan semua hal. Dia tidak lagi melihat ke kanan dan ke kiri. Segalanya Allah SWT. Dan makam terakhir dipanggil makam ta'at. Artinya dia melemparkan dirinya seperti kain buruk di hadapan Allah. Ikut apa sahaja yang Allah perintahkan. Dia tidak lagi memilih, dia tidak lagi bercerita tentang lemah, melainkan dia hendak mentaati Allah sepenuh jiwanya. Ini makam yang disebut sebagai maqamat ataupun peringkat-peringkat. Imam saya menyatakan yakin ini di atas pada iman pada Allah. Iman keyakinan. Yakin itu atas daripada iman. Iman ini percaya. Yakin lebih kuat dipanggil sebagai al-jazim yang mu'tamad. Yang sedikit pun keraguan dia. Tapi dia rendah sikit pada darjat tasdik, pembenaran dipanggil. Sebagai ulama menyatakan yakin ilmu yang tersimpang dalam hati. Ungkapan ini memberi petunjuk hal yang tidak perlu diusahakan. Ilmu ni ada dua. Dia dah sebut semalam sebahagiannya. Ilmu dipanggil ilmu kasbi. Kasbi ni kita akan usahakan. Yang kedua dipanggil ilmu badihi. Badihi ilmu semula jadi. Atau disebut juga dengan istilah ilmu wahbi. Allah beri. Atau disebut juga dengan istilah ilmu laduni. Tuan-tuan sekalian, bila
Secara umum, semua ilmu kita kena usahakan. Kasbi. Contoh kena baca ABC, alif bata, contoh kena hafal, contoh kena faham. Maka ini urusan ini yang kita ambil 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita panggil ilmu kasbi. Tetapi ada ilmu yang Allah nak beri tambahan pada seseorang. Ini dipanggil ilmu wahbi. Wahbi yakni kurniaan. Atau disebut sebagai laduni. Ilmu di sisi Allah. Bila Allah sebut dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takut pada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Akan ajar ilmu. Ilmu ini tidak diusahakan. Ia datang merupakan lemparan cahaya Allah dalam hati manusia. Maka waktu itu manusia akan dapat ilmu. Kita ambil contoh, kita tengok. Seorang dia belajar cara sama, cikgu sama, kelas sama, silibus sama. Tapi yang seorang lagi ilmunya lebih tinggi pada yang seorang lagi. Kerana Allah mula beri dia kepahaman yang lebih pada apa yang dia dapat. Kita belajar sama, cikgu sama. Masa belajar pun sama, buku teks sama. Apakah orang ni akan sama ilmu dia? Jawapannya tak sama. Sama kepahamannya, takkan sama. Seorang akan lebih cerdik dan lebih bijak. Maka yang Allah beri tambahan itu dipanggil ilmu wahbi atau disebut sebagai ilmu badihi. Atau disebut sebagai ilmu ilham. Atau disebut sebagai ilmu laduni. Maka bertambah ilmu dia. Keyakinan dia. Contoh sekian bila kita bercakap tentang ilmu yakin. Kita tahu ilmu atau yakin ni dari 3 peringkat. Yang pertama dipanggil ilmu yakin. Yang kedua dipanggil ainul yakin. Yang ketiga dipanggil haqqul yakin. Ilmu yakin berarti kita belajar. Kita lihat dalil-dalil. Orang beritahu pada kita. Sehingga kita pun yakin lah. Orang beritahu kepada kita bahawa benda ni sekian. Dalilnya macam ni, macam ni. Lalu kita pun dengar dalil-dalilnya, kita berpuas hati. Maka kita yakin. Manakala ainul yakin, kita tengok sendiri. Kita tengok sendiri benda tu. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim. Dia tengok sendiri bagaimana Allah hidupkan makhluk Allah yang sudah dimatikan. Burung-burung yang dicincang lumat. Yang diasingkan anggota badan. Dia melihat bagaimana Allah hidupkan. Ini dipanggil ain yakin. Melihat secara jelas kebesaran Allah SWT. Dan yang ketiga dipanggil haqqul yakin. Hak. Suatu benda yang sudah tersemak di hati. Tak payah tengok. Tak payah dalil. Kami sudah yakin. Dan ini yang Allah berikan jiwa-jiwa ini kepada para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in. Haqqul yakin. Dan sebab itu bila kurangnya berlaku karamah atau kurangnya berlaku kita katakan perkara ajaib kerana tingginya yakin seseorang. Bila makin kurang keyakinan maka akan banyak berlaku karamah untuk menambah keyakinan. Contoh seorang yang dekat dengan Allah, mereka tak perlukan karamah untuk jadikan mereka yakin. Kerana Allah beri mereka haqqul yakin. Kita lihat dalam kisah Maryam AS. Maryam pada permulaannya, dia melihat karamah. Dia melihat bagaimana di hadapannya ada buah-buahan di luar musim. Dia tak perlu buat apa-apa. Dia nampak semua. Tetapi ketika mana dia berada pada keimanan yang tinggi, maka Allah uji dia dengan mengandung tanpa pasangan. Mengandungkan Nabi Isa AS. Dan dia melahirkan Nabi Isa. Waktu itu dia tak dapat macam dia dapat sebelum dia melahirkan Nabi Isa. Tiba-tiba ada je buah kat depan tu. Kali ini Allah Ta'ala menyuruh Maryam berusaha. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma. Pasti akan jatuh buah rutab di hadapan kamu. Waktu permulaan Maryam tak perlu buat apa-apa, ada je kat depan buah tu. Kerana Allah cerita dalam Quran, kullama
dakhala 'alaiha kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat wa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali Zakaria alaihissalam masuk untuk bertemu Maryam, maka didapati ada buah yang sudah terhidang dan tersedia. Lalu kata Zakaria, daripada mana buah-buah ini semua? Kata Maryam, ini dari Allah. Allah bagi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Pada permulaan urusan Maryam alaihissalam, Maryam tak perlu cari buah itu, tak perlu buat apa-apa. Tengok buah dah ada. Karamah. Tapi bila Maryam sudah naik kemuliaannya, maka Allah tak beri semudah itu pada Maryam. Dia kena goncangkan pohon kurma. Huzzi. Kena goncang. Kena buat kerja. Untuk dapat benda tu. Barulah jatuh buah kurma depan dia. Dimakan. Kenapa? Bila seorang itu mula tinggi keyakinannya, dia tak perlu pada karamah. Dia tidak perlu pada karamah. Bila lemah imannya, ia perlukan karamah. Itu bagi orang yang bila seorang tu tak yakin, macam contoh. Kalau tuan-tuan tak yakin pada seorang, tuan-tuan minta bukti. Karamah itu pembuktian. Bukti mana bukti. Tapi bila kita dah yakin, kita tak perlu bukti tu. Saya sudah yakin. Maka yang panggil hakul yakin. Kalau tuan-tuan mula belajar dengan saya, tuan-tuan akan minta mana bukti ustaz belajar di Mesir, belajar di Syekh tu, mana CJ tu. Kami pun nak tengok juga. Waktu tu tuan-tuan perlukan dalil. Maka saya pun bagilah dalil ni CJ saya. Saya pun beritahu ini kawan sekali dengan saya kat Mesir. Ini orang tu, ni orang ni. Saya menyebut kenalan saya. Saya menyebut guru-guru saya. Tuan-tuan pun dapat ilmu. Tapi sampai satu tahap, tuan-tuan tak minta apa pun dalil lagi. Untuk percaya. Dia panggil hakul yakin. Hakul yakin tak perlu dalil. Hakul yakin tak perlu karamah. Hakul yakin tak perlu melihat apa pun. Kerana dia benar-benar yakin. Dan situasi ini, dia menyerahkan urusannya pada Allah bagaimana. Tuan-tuan, bila kita kisahkan Bilal bin Rabah, yakin yang ada nanti Bilal. Dia tak perlu pada karamah untuk bebaskan dia daripada seksaan para pemimpin Mekah. Dia serahkan dirinya pada Allah. Apa pun berlaku. Dia cuma berkata ahad, ahad. Allah. Dia tak kata, ya Allah selamatkan aku. Ya Allah lepaskan aku dengan zalim. Dia cuma kata Allah yang satu. Allah yang satu. Dia pukul, dia hentam, dia buat apa-apa. Dia tak berkata pun pada mulutnya Allah selamatkan aku. Yang dikata Allah, Allah, Allah. Atau disebut dalam masalah ahad, ahad, ahad. Apa pun berlaku diserah pada Allah. Ini orang panggil hakul yakin. Sehingga datang Abu Bakar Siddiq membelinya dan membebaskannya. Tetapi tidak pernah bila kata beli aku, bebaskan aku. Dia cuma lihat Allah, ahad, ahad. Ini juga berlaku kepada semua para nabi. Dalam kisah Nabi Allah Ibrahim, Allah beri dia hakul yakin. Hakul yakin waktu dicampur dalam api, malaikat datang offer pertolongan, dia tak nak. Hakul yakin. Diserahkan apa yang Allah nak buat pada dia. Cukup dia berkata, hasbi Allah. Cukup bagi saya Allah. Allah penolong. Dia tak cadangkan pada Allah, ya Allah boleh tak padamkan api ini. Ya Allah boleh tak lumpuh semua musuh-musuh. Dia serahkan pada Allah. Ini orang hakul yakin. Dia tak perlu minta apa-apa. Tak perlu cadang apa-apa. Akhirnya Allah yang berfirman pada api. Sejuk dan nyaman. Kita kan kadang-kadang, bila kita nak minta sesuatu, kita ada cadangan kita. Ya Allah panjangkan umur saya sampai 70. Itu cadangan. Atau kita kata, ya Allah, saya nak kahwin dengan fulan bin fulan, fulana bin fulan binti fulan. Kita cadangkan. Bila kita kata kita nak kahwin dengan orang ada agama, orang baik agama, tapi kita dah nampak orangnya siapa? Orang ni. Jadi kita cadangkan, ya Allah, moga dia ni jadi isteri saya, dia ni jadi suami saya, dia ni jadi menantu saya, dia ni jadi apa yang kita cadangkan. Sebab kita berdasarkan pada ilmu. Tapi orang yang hakku yakin kepada Allah. Ya Allah, kurniakan aku seorang isteri yang soleh. Maka dia tak peduli siapa. Hitam ke, gemuk ke, macam mana negara dia. Dia nak solehah yang Allah berikan pada dia.
Siapa pun dia tak kisah. Bila dia minta, ya Allah, kurniakan padaku rezeki yang baik. Dia tak cadang rezeki tu mesti berapa juta, puluh juta. Tak ada. Rezeki yang baik. Dia serah pada Allah. Contoh macam kita pergi rumah orang pemurah. Dia pun tanya nak makan apa. Contoh jawab apa? Contoh mungkin berkata, boleh tak saya nak makan mie rebus? Boleh tak saya nak makan soto? Boleh tak saya nak makan... Tuan-tuan boleh cakap. Tak ada salah tak? Tak salah. Ini orang pemurah dia tak kisah. Cakaplah nak air apa. Tapi tuan-tuan cakap ni tak apa. Saya tak kisah apa. Bila tuan-tuan kata tak kisah apa pun, tuan-tuan letakkan keyakinan pada dia. Nak makan apa? Kita pulang. Terserah, saya okey. Sebab semua pun okey. Maka tuan rumah ni pun angkat apa yang tuan rumah tu nak bagi. Bukan lagi apa yang kita nak. Kita tak fikir kita nak biryani kambingnya. Dia bagi kita biryani unta. Bagi besar. Sebab dia pun murah. Dia fikir naklah sikit-sikit. Dia bok ke. Dia bagi kita lamb shank terus. Itu dia bagi. Itu beza orang yang panggil haqqul yaqin. Tuan-tuan, bila kita yakin Allah pemurah. Allah memelihara dan menjaga. Bagaimana Allah nak hantar bentuk pertolongan? Terserah. Saya tak minta macam ni, macam tu. Tak ada. Kerana haqqul yaqin menjadikan kita serah bulat-bulat kepada Allah. Kita tahu baik. Kalau kita minta pertolongan Allah, bagaimana Allah nak hantar pertolongan, kita tak pernah fikir bagaimana bentuknya. Yang kita cuma tahu pertolongan Allah. Tetapi bila Allah nak beri kemenangan dalam peperangan, bagaimana cara Allah nak beri menang? Kita tak tahu. Walaupun saya boleh minta, ya Allah, dengan kalahkan musuh, dengan musuh jadi macam ni, macam ni, macam ni. Dengan berfikiran, kita mesti bunuh seramai mungkin musuh. Tapi mungkin Allah tak jadikan cara pembunuhan untuk memenangkan kita. Mungkin dengan cara lain. Macam saya katakan, waktu kita sendiri, kalau belum kita dengar cerita Nabi Allah Ibrahim AS, bila datang satu api, apa yang tuan-tuan bayangkan? Tuan-tuan minta api itu padam. Atau tuan-tuan minta biar hujan turun, maka padam. Atau tuan-tuan minta mungkin kanser kena baling di dalam api. Jadi, itu yang kita lihat. Tapi bila datang dari Allah, ajaib. Api itu. Campak lah. Tapi api itu jadi sejuk. Tidak pernah sejarah api sejuk. Tak pernah. Tentang api selamanya panas. Tiba-tiba api ini tukar jadi sejuk dan nyaman. Kerana apa? Kerana ini adalah haqqul yaqin. Datang pertolongan Allah. Dengan cara yang Allah nak. Kita serah. Kita kata tak salah kalau kita minta. Saya sebut tadi tentang ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Bagi orang yang haqqul yakin, dia tahu Allah akan beri rezeki pada dia. Macam mana rezeki? Terserah. Bagi kita dah cadangkan pada Allah rezeki kita. Kalau dia buka kedai, biar cawangan bertambah. Itu maksud rezeki kita. Biar income banyak. Itu cara kita. Ilmu yakin kita tahu Allah akan bagi apa yang kita nak. Tapi haqqul yakin, kita mengetahui bahawa Allah akan beri kita. Ini yang disebut oleh para ulama. Bahawa cukuplah halku, cukuplah keadaan diriku menjadi permohonan berbanding perkataanku. Cukup keadaan diriku inilah permohonan. Cukup daripada menyebut dengan lidahku. Macam kita mak ayah. Kita tengok anak ni tak payah cakap apa-apa, kita dah tahu dah. Tahu dah. Tahu anak ni belum makan, balik sekolah penat. Anak ni dahaga, anak ni nak rehat. Dah tahu semua dah. Anak ni tak payah buka mulut. Mak, lapar dah. Mak, penat dah. Mak, itu ini. Yang ibu yang hebat ini, dia tengok je anak dia balik sekolah, dia tahu apa nak buat. Akan letak beg sekolah. Mari sini kat Umi. Mari sini kat Abah. Kita makan dulu. Makan dulu, minum dulu. Lepas tu pergi rehat. Tapi bila kita serahkan bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Dan kita meyakini Allah beri yang terbaik untuk kita. Ini orang berada pada maqam haqqul yaqin. Sebab itu mereka tak akan berhenti untuk buat perintah Allah. Macam mana hasilnya, itu lain. Sebab itu macam contoh kita katakan. Dalam hal boykot. Ada orang kata boykot Musa. Dia orang kaya juga.
Dia kaya juga. Kerana dia melihat kepada kesan perbuatannya. Tapi kita melihat kepada kesan daripada ketaatan pada Allah. Kita melihat atas makna taat. Masalah dia menjejaskannya atau tidak, saya tak peduli. Saya tahu ini taat pada Allah. Saya buat ini sebagai taat pada Allah. Saya tak akan menggunakan duit saya satu sen pun membantu orang kafir untuk bunuh orang Islam. Masalah berkesan tidak, itu bukan persoalan saya akan tanya. Saya cuma melihat, saya telah melaksanakan perintah Allah. Contoh macam kita doa lah. Masa mustajab tak mustajab, itu urusan Allah. Saya cuma tahu, saya kena doa pada Allah. Saya tak akan doa dengan orang makhluk. Ini kita panggil, kita melihat pada makam taat. Jejas tak jejas, itu hal lain. Itu tak tahu. Tetapi kita dah buat benda yang baik dan mentaati Allah. Kita dah buat. Kalau kata orang tak jejas lah Ustaz, ni begini-begini. Itu bukan urusan masalah. Berapa banyak dia rugi atau dia tak rugi atau sebagainya. Saya telah meletakkan diri saya dalam mentaati perintah. Itu kekuatan saya di situ. Itu kekuatan orang yang disebut sebagai hakul yakin. Mereka melihat bahawa mereka perlu berperang untuk melawan musuh dengan perintah Allah. Menang tak menang, itu nombor dua. Oh, Ustaz, perang buat apa tak menang juga. Ini minda penjajah. Dia kata, buat apa kita perang dengan orang kuat-kuat? Nanti kita kalah juga, baik jangan perang. Apakah cerdik cara berfikir demikian? Kata, perang bukan cerita menang atau kalah. Pertama, cerita ini perintah Allah. Ini ibadat. Dan ia juga berkaitan dengan maruah. Maruah. Kata, kalau kita cerita kuat, kalau macam tu, kita pun tak payah buat pertandingan bola sepak. Mana-mana yang agak gagah je, beritahu piala dia 10 tahun. Lawan buat apa ni gagah ni? Lawan pun tak menang. Tak, kita tetap lawan. Pertandingan ni, kalau orang masuk pertandingan, dia dah tahu dah siapa menang. Ni dah power. Dia pun dah ada catatan peribadi. Ni catatan peribadi 9 saat. Kita catatan peribadi 15 saat. Agak-agak menang. Tak menang. Tak payah masuk. Tak masuk mana tahu, takut dia terjatuh. Yang 9 saat tu, orang tengah nak berlari tu sakit perut. Tunggu masuk ke tandas, tak sampai ke garisan penamat. Kita yang sampai. Yang penting kita dapat, kalau tak masuk pertandingan, mana kita tahu. Sebab tu ada orang, dia cuma melihat natijahnya. Dia tidak melihat pada asasnya. Asas. Oh, saat ni, kita kalau boykot terus dia kalah tu, baru betul boykot. Bukan begitu. Tuan-tuan dah buat perintah Allah. Macam mana hasilnya? Hatta kalau kita seorang. Kalau semua orang tak buat, saya seorang je buat. Saya ada jawapan di hadapan Allah. Oh, saya dah buat. Saya ada jawapan saya. Yang tak buat, maka saya ada jawapan. Kerana semua kita akan bertemu Allah seorang-seorang. Maka kamu ada jawapan. Ni kalau satu kelas bising, cikgu kata jangan bising. Jangan bising. Dengan ketua-ketua kelas bising. Pengawas bising. Saya tetap pergi pada perintah asal. Jangan bising, saya diam. Cikgu pun masuk. Kenapa awak bising semua? Dia kata, awak kenapa bising? Kenapa bising? Sama kat saya tak bising cikgu. Saya tak bising. Walaupun ketua kelas bising, pengawas bising. Tapi saya diam. Saya dah selamat. Kerana saya dah buat pada asas perintah. Begitu kita fahami perintah Allah. Dan jangan cerita natijahnya. Menceritakan natijah, ini orang-orang yang saya katakan lemah. Ini yang jenis. Tunggu Mahdi tak nak perang-perang. Kita tunggu Mahdi baru menang, Ustaz. Sekarang tak menang. Tunggu Mahdi. Panggil Mahdi tiap hari. Mahdi panggil. Kata ini orang yang bodoh. Kan dia tahu mungkin dia mati dulu. Apa nak jawab dengan Allah? Dia kata dia tunggu Mahdi. Sekejap bila jawapan tu laku. Sama juga ketika mana orang-orang soleh menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka terus berdakwah. Nabi datang cerita lain. Buat dakwah dulu. Sampai Rasulullah datang, mereka berbaiat dengan Rasulullah. Tak ada istilah tunggu. Tapi kita buat. Ini orang-orang yang pada maqam hakul yakin. Hakul yakin, buat. Kerana setiap zaman ada perintah Allah. Allah tak pernah suruh kita tunggu ni baru buat. Tak ada. Kata siapa pun yang Allah janjikan akan memenangkan umat ini, bukan berarti kita berhenti berjuang. Saya tunggu Nabi Isa baru saya berperang. Itu saya buat diam. Tunggu Nabi Isa je. Maka orang ni tuan-tuan tak ada apa-apa nilai pun di sisi Allah. Kerana perintah Allah itu dia tak pernah tunggu orang jalan. Tuan-tuan bila sampai waktu solat, jalan.
Zuhur, lepas tu Zuhur akan habis, dia akan datang Asar. Datang Maghrib. Datang Isyak. Setiap kali datang tuan-tuan kena solat. Apa pun berlaku solat. Jangan saya nak tunggu Tok Iman ni walaupun terpaksa qada. Tak. Kita mungkin boleh tunggu, tapi jangan sampai kena qada solat tu. Setiap solat ada waktu dia. Saya boleh tunggu dalam Zuhur dengan Asar ni, saya boleh tunggu imam. Tapi kalau imam tak datang, saya tetap kena solat juga sebab dah nak Asar. Saya solat. Begitu dalam kehidupan kita. Jadi, kita dah sebut tentang ilmu yaqin. Kita dah sebut tentang ain al-yaqin dan hakul yaqin. Kata para ulama lagi berkait dengan sifat yaqin. Kata Sahal. Sahal kata, permulaan yakin adalah terbukanya tabir rahsia. Oleh kerana itu, sebagian ulama salah mengatakan bila tabir penutup dibuka, maka keyakinan bertambah, pertolongan akan diperolehi dan musyahadah dapat dioptimalkan. Baik, bila para ulama menyatakan tentang pertambahan keyakinan, tentang bila kita sebut perkataan mukasyafah, ini istilah masyhur dalam sufi, mukasyafah. Apa itu maksud mukasyafah? Kita panggilkan hijab yang dibuka atau terselah. Bila terselah sesuatu, maka akan bertambah keyakinannya. Terselah, bila kita lihat, bagi contoh, kita yang mencari rezeki, kita melihat bagaimana Allah bagi rezeki. Maka ini panggil mukasyafah. Ajaib Allah bagi rezeki. Kita dah bela dan macam mana nak cari duit, macam mana nak cari pekerjaan. Tapi bila kita lalui, kita berusaha dengan apa yang Allah perintah, lalu kita mula melihat keajaiban rezeki. Bayangkan keajaiban rezeki, orang yang datang ni daripada segenap tempat yang kita tak tahu tempat mereka. Lalu mereka datang sebagai satu sebab Allah menyampaikan rezeki itu pada kita. Ini orang daripada Kuantan, ini orang daripada Kelantan, ini orang daripada Pahang, ini orang daripada Selangor. Datang. Tanpa kita menyentuh mereka, menyuruh mereka datang dengan perintah Allah. Datang beli barang-barang kita. Datang order barang-barang kita. Kita mula melihat keajaiban. Ini disebut proses mukasyafah. Melihat sendiri. Maka bertambah yakin kita pada rezeki Allah. Kita kan kadang-kadang, tentang rezeki ni kita nampak secara akal. Pada sasaran kita. Kita kalau buka bisnes, kita baru sasar orang ni, orang ni, orang ni. Tempat ni, tempat ni, tempat ni. Kita buka satu kedai, sasaran kita orang kampung tu lah. Kita buka kedai runcit. Kita tengok berapa, kita belajar ilmu bisnes ni. Berapa keluarga kat kampung kita? Okey, ada 50 keluarga. Baik, satu keluarga akan beli berapa ratus? Dia beli akan beli 300 sebulan. Oh, 50 kita dah kira ni. 15,000 sebulan. Cara kita macam mana? Kita sampaikan flyers kita kepada semua 50 keluarga ni. Kita cek mana beli, siapa tak beli. Yang tak beli, kita campaign lagi. Kata kita cuma nampak dalam... Ini ilmu bisnes aja gini. Kita tak nampak dalam belakang tu. Datang orang daripada lain rombongan mana, bas tu berhenti depan kedai kita, dia borong makanan kita. Dia borong barang-barang kita. Ini tak masuk dalam otak kita. Dalam perancangan tak masuk. Datang Mak Saleh melancong sesak kat mana, berhenti kedai runcit kita. Beli barang tu, beli barang tu. Itu pun tak termasuk. Datang pula rompak kedai kita, itu pun tak masuk perancangan. Tapi bila kita mula lihat bagaimana perjalanan rezeki, panggil mukasyafah, Allah buka hijab. Sehingga kita tak nampak lagi rezeki ini pada orang ni, orang tak. Kita nampak rezeki dari Allah. Saya walaupun buka kedai ni, kalau ikut pelanggan saya kat kampung tu mungkin 50 orang. Tapi saya yakin Allah boleh beri lebih pada tu. Akhir pelanggan saya ada 5,000 orang. Orang luar datang, orang ni datang-datang. Daripada jarak jauh. Kita tengok orang buka kedai makan tu. Datang ni. Ni konvoi motor daripada Pulau Pinang. 40 motor makan. Ini pula ni kombo basikal. Daripada Muar pula. 1 orang kombo basikal. Ini pula geng-geng Vespa pula datang ni. Ini semua di luar otak kita. Akhir dia dengan mukasyafah tadi, Allah tunjukkan ajaiban rezeki. Maka bertambah yakin kita. Yakin dan yakin. Dan itu lepas tu kita tak takut lagi berbicara tentang rezeki.
Ada orang yang masih takut berbicara tentang rezeki kerana tak yakin. Tapi bila seorang itu faham tentang bagaimana Allah Ta'ala susun rezeki, maka dia pun yakin. Dia tak kisah. Akan ada rezeki dia. Kok mana pun ada. Dia cuma buat kerja macam Allah perintah. Sebab itu bila dibuka mukasyafah, Allah buka hijab. Hijab apa? Hijab melihat keterbatasan ilmu. Saya katakan, semua kita hari ini bertindak berdasarkan keterbatasan ilmu yang dia ada. Tapi bila Allah buka hijab, ilmu tadi sudah tak terbatas. Macam saya katakan tadi, tuan-tuan berniaga, tuan-tuan keterbatasan pelanggan. Inilah pelanggan. Lalu waktu kita elang kat Facebook pun, kita pun nak minta range umur macam ni lah pelanggan kita ni. Kita jual produk, misal katanya, produk wanita. Lalu kita nampak, ataupun produk ni orang perempuan je lah beli. Logiknya. Tiba-tiba yang beli lelaki beli. Lelaki beli. Sebab dia nak bagi pada wanita kat rumah dia. So, dok kata ni perempuan sebab kita buka ni kedai ni, pelanggan ni mesti perempuan masuk. Tapi yang datang semua beli lelaki. Akhirnya ilmu kita, yang kita tahu, menjadikan kita tidak lagi menggunakan kaedah keterbatasan ilmu. Semua manusia, dia akan berfikir berdasarkan keterbatasan. Semua. Saya, tuan-tuan, akan fikir secara keterbatasan. Tetapi Allah Ta'ala, bila Allah nak pilih hamba itu menjadi hamba Allah yang sungguh, Allah menjadikan manusia tak ada keterbatasan dan berfikir. Tak ada. Sehingga dia nampak. Allah buka hijab untuk dia nampak. Memanglah logiknya begini, tapi Allah boleh buat lebih pada itu. Akhirnya menambahkan keyakinan dia. Bila bertambah keyakinan, makinlah dia yang dicari oleh seorang yang bernama hamba. Sebab itu tuan-tuan, lihatlah pengalaman kita bercakap tentang keterbatasan ilmu kita. Dan lihat bagaimana silapnya ilmu. Kita selalu bercakap tentang keterbatasan ilmu. Lihat bagaimana silap ilmu. Kita belajar, dapat CJ ni, lalu kita kata kita akan kerja berdasarkan CJ ni. Akhirnya tak jadi macam tu. Kita bekerja dengan benda yang tak ada kaitan dengan CJ kita. Tak ada kaitan langsung dengan CJ kita. Lalu kita mula faham. Itu rezeki Allah. Maka bila Allah buka hijab, kasyafah, maka hilanglah keterbatasan ilmu. Maka datanglah keyakinan. Bagaimana kita berpegang pada keterbatasan ilmu? Yang kita dah sebut 2 hari lepas. Ilmu ni ada 2. Kita panggil ilmu tam dan ilmu naqis. Ilmu tam sempurna bila kita melihat Allah. Sempurna ilmu. Tapi ilmu naqis bila kita melihat kita. Maka berkurangan ilmu tadi. Kita melihat keterbatasan cara kita. Tuan-tuan, boleh tidak? Seorang yang tak pandai berenang di tengah lautan, kita selamat. Ya, kita selamat. Dan boleh atau tidak seorang yang pandai berenang, lalu dia pun lemas. Pun boleh. Boleh. Saya pernah cerita pada tuan-tuan bila flight daripada Sudan, kapal terbang. Terhempas. Semua mati. Melainkan seorang kanak-kanak. Berumur 2 bulan. Tak mati. Dia seorang je selamat. Yang pilotnya mati, semua mati ni. Kanak-kanak yang lemah itu, yang perlu dipangku, yang perlu didokong, itu selamat. Allah selamatkan. Kenapa? Lihat keterbatasan ilmu kita. Ilmu naqis. Lihatlah kesempurnaan ilmu Allah. Sebab itu manusia bila Allah nak pilih jadi dekat dengannya, dia melihat ilmu yang tidak terbatas. Ilmu yang tidak terbatas menambahkan keyakinannya. Umat Islam pada permulaan, dengan naif mereka permulaan, mereka cuma nampak zahirnya lari daripada Mekah pergi Madinah. Tapi Rasulullah mengajar mereka melihat lebih jauh. Mereka melihat kemenangan. Ya, kemenangan. Belum saya dah sebut cerita, Rasulullah belum sampai ke Madinah, Nabi dah cerita jatuhnya kerajaan Parsi. Mengajar para sahabat melihat ilmu Allah. Kalau kamu berada pada jalan yang lurus, ini Allah janjikan kepada kamu. Begini cara orang beriman membina keyakinan. Itulah keyakinan. Kata setengah ulama lain, itu Abu Abdullah bin Khafif, yang dimaksudkan yakin, nampak pelbagai rahsia penerapan hukum-hukum yang bersifat gaib. Panggil implisit ni, panggil muayyibat
al-mughayyabat, benda-benda yang gaib, dan benda-benda yang saya katakan terhijab. Allah boleh datang, buka dan nampak. Nampak. Yang kita duk selalu faham, sakit kena ubat. Sakit kena ubat. Tiba tanpa ubat kita sembuh. Dan kita melihat kebesaran Allah. Ini ramai mana penyakit kanser tiba-tiba sembuh macam tu. Sembuh tak ada kan? Tak ada. Doktor pun pening. Awak buat apa? Saya pun tak buat apa. Tahu-tahu sembuh. Allah bagi sembuh. Di situ Allah buka dia, buka syafah. Pada perkara-perkara yang gaib yang tak dapat dibacanya dengan hukum-hukum yang dia tidak tahu. Berlaku pada diri dia. Allah jadikan berlaku pada diri dia. Kata seorang ulama namanya Abu Bakar bin Tahir. Dia kata ilmu selalu bertentangan dengan keraguan. Bila tuan-tuan ada ilmu, dia akan lawan keraguan. Ragu, dia ubat dengan ilmu. Sedangkan yakin menjadikan kita tak pernah ada keraguan walau sedikit. Waktu kita ada ilmu biasa, dia masih ada ragu-ragu. Kita nak berperang. Tengok musuh besar pada kita. Kita tahu kita membantu agama Allah, Allah akan tolong kita. Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah akan tolong orang yang tolong agama Allah. Maka kita tahu benda tu. Ilmu kita. Tapi belum cukup yakin. Goyang juga kita. Waktu tentera Tolut melihat tentera Jalut, goyang mereka. Sebahagian besar mereka. Tengok Jalut besar. Tentera ramai. Manakala tentera Tolut pula berjumlah 313 orang. Punya tapis tinggal 313 orang. Yang tentera Tolut bukan tentera terlatih. Tengok pula ada seorang budak namanya Daud alaihissalam sebelum menjadi Nabi. Budak. Kerja gembala kambing. Bukan skuad elit. Bukan paskal, semua bukan. Tak pernah terlibat tu, cuma kerjanya gembala kambing. Kata Nabi Allah, Daud, aku gembala kambing. Jaga kambing. Ini datang perang sebab apa? Mak suruh, takut abang ponten perang. Sebab Nabi Daud ada abang ni. Takut abang tu ponten perang. Pergi. Kadang mak ni dia ada SB dia, anak-anak kecil tu lah SB tengok. Abang kau buat apa? Masa kuliah. Abang main telefon, ni SB ni. Budak kecil jadi SB. Maka ayah Nabi Daud ataupun ibu Nabi Daud hantar Nabi Daud ikut abangnya. Jangan ponten perang. Dia pergi bawa tongkat kembali kambing. Kadang ketika bertembung dua ni, tentera Tolut mula terbagi dua. Satu yang yakin. Yang yakin ni berkata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kejadian kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Kelompok yakin. Kelompok yang ragu ni, boleh menang tak boleh menang. Dalam keadaan kalangan mereka tak ada seorang Nabi. Mereka tahu Allah nak angkat Daud jadi Nabi. Mereka tak tahu Daud akan jadi Nabi alaihissalam. Mereka cuma kena Tolut. Orang yang nampak lebih gagah pada mereka, itu je. Mereka nampak Tolut orang lebih pandai pada mereka, itu je. Tak nampaklah Tolut ada kuasa sakti ke, tak ada. Kan ini perintah Allah melalui Nabi Samuel alaihissalam. Ini ketua kamu, kena ikut. Ini perintah Allah. Tak apa jadi? Ada saya sebut kelompok yang yakin tadi. Dia tak ragu-ragu. Mereka berperang dan mereka menang. Tapi ada kelompok yang ragu. Walau sudah ada ilmu. Sudah ada ilmu. Macam kita lah, kita tahu bahawa Islam akan menang. Dalam konflik Filistin tahu Islam akan menang. Kadang-kadang datang ragu juga kita tengok. Ini nampak. Makin banyak orang tolong ni, nak ragu itu mula datang. Tapi mereka yang berada di medan perang, mereka tak ragu. Mereka yakin boleh menang. Okay. Hari ini tuan-tuan, Israel haram. Biasa mereka perang guna kereta kebal paling canggih. Merkabah. Kebal ni canggih. Bila mereka tak berkesan, mereka guna balik kereta kebal lama untuk lawan balik. Guna yang paling canggih dalam dunia, yang
Sebelum datang anti-tank, terus. Dia akan tembak balik, dia auto tembak. Dia hebat. Tapi tengok semua ni, ketika yang dianggap paling hebat ni jatuh. Kalau mereka kata, kita guna ketika buruk pula lawan. Itu lagi cepat kalah. Tentu orang yang berada di medan tak sama berada di luar. Kita kat luar ni, ilmu kita mula goyang. Tapi berada di medan, Allah tambah keyakinan, tambah keyakinan. Sehingga mereka tak lagi cerita, tolonglah kami, tak ada. Kami akan terus lawan mereka. Sampai Allah mengambil kami sebagai syuhada atau Allah menangkan kami. Tak cerita, tak nak tolong, sudahlah. Dan semalam, Kongres negara-negara Arab, negara Afrika bersidang hanya untuk buat satu ketetapan supaya buat ceasefire ataupun berhenti perang. Itu pun tak sebulat suara. Nah, tak apa. Dia orang tu mesyuarat sampai perang tu habis. Syuarat je kerja dia. Mesyuarat. Nampak macam buat kerja lah. Dia tak buat kerja. Dia orang mesyuarat. Perang jalan. Itu akan sekat. Mulut je bising. Mereka tak buat apa-apa. Hantar makanan pun tak selesai lagi. Tak selesai hantar makanan, hantar air. Tapi orang yang yakin pada pertolongan Allah. Bila Allah Ta'ala benar-benar beri seorang tu keyakinan, Allah putuskan semua pertolongan manusia. Tak harap dah pertolongan manusia. Kita tuan-tuan dalam pengalaman hidup. Bila minta tolongan tu tak nak, akhirnya kita nekat. Tak apa, tak tolong surah. Aku bergerak surah. Allah beri kita keyakinan. Orang tak nak tolong, sudah. Jalan, kita jalan. Apa yang Allah takdir kita terima. Demikian bila Allah beri keyakinan, maka hilang segala keraguan. Itu kata ulama. Dalam bercakap tentang ilmu, ada ilmu bersifat kasbi, ada ilmu bersifat badihi. Yang telah saya terangkan tentang apa maksud kasbi dan badihi. Kasbi, contoh belajar fiqh, tauhid, jadi ustaz. Orang ni pun jadi ustaz. Badihi macam mana? Seorang yang sudah mendapat ilmu secara laduni, Allah tambah dia. Tambah. Jadi kalau kita nak beri faham mudah macam ini. Tuan-tuan mula-mula dulu belajar sifir. 1 kali 1, 1 kali 2, abah. Ini ikut terutang tu sampai 12. Cikgu panggil, okey, sifir 4 baca. Awak sifir 5. Memang kita sekolah dulu darjah 2. Tiap orang kena hafal. Tiap minggu dia ada sifir. Okay. Ni awak sifir 2 dulu. Nanti dia pun cabut dia. Okey, baca. Ni, awak baca. sifir 2 baca. Tak dapat duduk depan. Cubit perut. Akhirnya hafal semua sampai sifir 12 je. Sifir 12 je kedua. Tak ada sifir 13. Buku tulis tu pun dia buat sifir 12. Pada ilmu tu lebih pada tu. 13 ada sifir 14. Dekat sifir 20. Ada. Tapi kita tak kerti buat sebab kita dah ajar sifir 12 je. Tapi bila ilmu tu dah lekat di hati kita. Apakah tuan-tuan akan ikut terutang 1 hingga 12 dalam ajar sifir? Atau dia spontan keluar? Jadi spontan. Sebut je, okey 12 kali 12, 144. Matematik. Ajar 12, 10, 12, 1, 20. Tak ada. Spontan. Dia keluar. Masuk sifir 14 pun okey. Ya, awak bukan belajar sifir 12 je tak. Saya belajar sampai sifir 1 juta je dapat. Kalau sifir 1 juta senang, 1 kali 1 juta, 1 juta. 1 juta. Artinya bila Allah nak bagi badihi, dia panggil badihi. Kita tak ada lagi kaedah. Kita tak ada lagi hafazan. Dia keluar spontan. Keluar spontan. Keyakinan spontan. Bukan keyakinan nak tunggu tak ada. Yakin Allah bagi. Allah campurkan, dipanggil sabat. Suatu benda yang tetap dalam hati. Saya yakin. Waktu kita cakap saya yakin, kita dah tak peduli orang cakap. Jangan bahaya, ada buaya dalam tu. Ada tak? Saya yakin. Tak ada apa. Tak akan kena kepada saya sesuatu yang Allah tak izinkan. Lalu kita jalan. Yang ni tak ada orang boleh goyang lagi. Itu namanya badihi. Datang suatu benda yang tak lagi ikut kaedah yang biasa. Allah campurkan keberanian. Allah campurkan pengetahuan. Allah campurkan makrifat. Allah berikan kepada dia semua benda. Maka dia tidak perlu lagi kepada kaedah-kaedah usaha yang dilihat oleh orang. Orang kata kalau nak kaya sekarang kena ada kabel. Nak masuk anak asrama pun ada kabel. Dia yakin. InsyaAllah kalau rezeki anak dia masuk sekolah, anak dia akan masuk. Tak cerita kabel. Maka dia buat macam biasa. Dan yakin. Akhirnya dapat anak dia. Masuk. Ini orang yakin. Akhirnya datang ilmu badihi. Ilmu semula jadi apa dia? Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Kita bercakap tentang peraturan kerja tu, usaha tu ini. Tapi kita pun pergi kepada
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas sesuatu. Itu sampai peringkat baling serban pun boleh meletup ke kebal tu. Kerana Allah berkuasa atas sesuatu. Mudah kat situ. Itu sampai peringkat takbir je musuh dah lari. Tak boleh tembak. Allahu Akbar. Musuh cabut lagi. Oh, takbir. Power takbir. Sekarang orang pun takbir pun orang takut. Takbir ramai orang akan cabut lagi. Sebab takbir. Satu takbir dia. Ya Allah timbulkan kegerunan. Ni kau tengah orang kafir kumpul tuan tak takbir tengok. Lari belakang. Ingat meletup lepas tu. Kalimah itu cukup menggerungkan musuh. Cukup menggerungkan musuh. Begitu bila orang ni ada ilmu yang Allah sebut badihi. Maka dia tak lihat lagi peraturan bersifat kasbi usaha. Dia melihat pada hakikat. Bila melihat hakikat, makin ada yang Allah telah beri dia keyakinan. Tapi bila kita sakit, kita akan lihat doktor tu, hospital tu, obat ni. Kita berdengar kawan-kawan kita kata, dulu ada kawan saya sakit, dia makan ni. Kita pun makan tu, mangan tu. Semualah berdasarkan ilmu kasbi. Orang kata makan terung, kita makan terung. Orang kata makan buah ni, kita makan buah ni. Sebab apa nak? Sembuh. Sampai kita pergi pada hakikat. Badihi. Yang sembuhkan saya Allah. Waktu itu tuan-tuan kita tak kisahlah. Akan datang penyembuhan yang Allah janjikan. Mati pun kita redha. Sembuh pun kita redha. Apa yang baik untuk kita. Maka keyakinan itu dah datang. Tidak lagi melihat pada pilihan kita. Melihat pada pilihan Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.